ini. Okey, apakah jenis satelit dalam rajah 1 ini? A ya. Jenis satelit ini satelit apa? Satelit semula jadi ataupun buatan manusia? Jawapan untuk A. Okay, boleh jawab guna mic ataupun awak boleh type jawapan awak, tulis nombor 1A, apa jawapan dia? Okey. Okey, yang pertama nombor 1A, apakah jenis satelit dalam rajah 1? Apa satelit ni? Semula jadi ataupun buatan manusia? Apa jawapan dia? Boleh type? Ya, Kaisara, ya, cuba. Okey. Mungkin sebab tak ramai pelajar lagi masuk ke dalam Zoom. Okey, tak apa. Saya bagi jawapan ya. Kalau saya tunggu lama pula. Okey, jenis satelit yang digambarkan dalam yang ada dalam gambar ini ialah satelit buatan manusia. Okey, satelit buatan manusia. Okey, B. Miasat 3 merupakan sebuah satelit kepunyaan Malaysia. Nyatakan 2 fungsi bagi satelit Miasat 3. Apakah fungsinya? Apa kegunaan satelit Miasat 3? Apa jawapan kamu? Okey, cuba. Oh, form 5 semua. Tak masuk lagi. Okey, mungkin dia nak tengok kemudian. Okey, kalau boleh join sekali lah live ataupun boleh chat kat dalam tu. Alright, untuk Miasat 3 fungsinya adalah yang pertama digunakan sudah tentunya adalah untuk komunikasi ya. Komunikasi penghantaran maklumat, data ataupun maklumat yang digunakan oleh mungkin syarikat-syarikat tertentu lah yang menggunakan Miasat inilah. Untuk komunikasi, dan satu lagi ialah untuk apa? Satelit. Untuk mungkin kaji cuaca. Satelit boleh tak kaji cuaca? Betul kajian cuaca. Okey, komunikasi dan juga kajian cuaca. Selain daripada tu ada tak? Selain daripada komunikasi, kajian cuaca. Okey. Mungkin dia nak mengetahui satelit buatan manusia juga boleh digunakan untuk mengetahui keadaan komposisi bahan yang ada dalam tanah dalam bumi mungkin dia boleh tengok petrol berapa banyak dalam bumi tu, simpanan petrol ataupun mungkin dia boleh tengok dia boleh kaji tentang air bersih dalam tanah pun dia tahu okey. Itu adalah 1B. Okey, apakah jenis orbit bagi satelit Miasat 3? Okey, hari tu kita dah belajar kan? Ada LEO, ada GEO, ada MEO. L adalah low, E tu apa? Stand for apa? E? Earth. Low Earth Orbit, LEO. Kalau HEO, High Earth Orbit. Kalau MEO ialah Medium Earth Orbit. So, untuk Miasat, okey, dia adalah low, medium ataupun high. Siapa nak jawab? Okey, cuba type. Boleh type? Okey, tingkatan 5. Semua sibuk ya? Okey. Alright, okey. Jenis orbit untuk Miasat adalah dia berada berhampiran dengan orbit bumi ya. Dia berada berhampiran dengan orbit bumi dan dia adalah dalam kategori low Earth orbit. Okey, orbit ataupun juga disebut sebagai GEO, orbit geopegun. Okey, orbit geopegun dalam bahasa
Melayu adalah orbit geopegun ataupun short form dia adalah GEO. Itu untuk jawapan C ya, GEO. Geopegun, orbit geopegun ya. Okey, seterusnya berapakah tempoh orbit bagi Measat? Berapakah tempoh orbit bagi Measat? Siapa tahu? Boleh buka buku untuk buku-buku latihan yang awak dah belajar ataupun buku rujukan ya, mungkin yang awak beli daripada luar kan. Okey, buku rujukan yang boleh membantu anda untuk buat ulang kaji. Berapakah tempoh orbit bagi Measat 3? Okey, jawapannya ialah, okey boleh type jawapan kamu. Okey, jawapan. Tak ada lagi nak bagi jawapan ya. Okey, saya bagi jawapan untuk ini, dia adalah 24 jam. Okey. Dia punya tempoh orbitnya satu round ya, 24 jam. Laju juga. Okey. Kita pergi soalan yang kedua. Rajah menunjukkan satu keadaan di angkasa lepas. Rajah 2 menunjukkan keadaan di angkasa lepas. Saya boleh tengok astronot ya. Terapung-apung. Okey. Namakan keadaan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Namakan keadaan yang ditunjukkan seperti dalam Rajah 2. Apakah keadaan itu? Disebut sebagai ada graviti tak? Ada graviti tak dalam keadaan ini? Dia terapung-rapung, maknanya tidak ada tarikan ke bawah, betul tak? So dia boleh terapung di udara sebab tak ada tarikan. So awak boleh kata keadaan gravitinya adalah sifar ataupun keadaan sifar graviti. Awak boleh jawab macam tu Jawapannya ialah keadaan sifar graviti. Okey. Untuk B, nombor seterusnya, nombor 2B, huraikan keadaan yang dinyatakan dalam soalan yang kedua. 2A tadi, soalan A tadi, kenapa keadaan itu berlaku? Cuba bagi huraian, terangkan. Okey, untuk penerangan, kenapa keadaan itu berlaku? Terapung-rapung macam tu. Siapa tahu? Apa tu? Cat sarin. AP and not met. Tak ada. Kenapa tak ada? Okey, huraikan keadaan yang dinyatakan. Jawapan saat ni cikgu. Saya? Tak, jawapan saat ni cikgu tanya dalam angkasa tu ada graviti tak? Lepas tu saya jawab tak ada. Oh, awak jawab tak ada. Memang tak ada, betul. Okey, ya betul. Tapi bila awak jawab, jangan cakap tak ada je. Okey, awak kena bagi ayat yang penuh. Okey? Bagi jawapan dalam ayat yang penuh. Kenapa berlaku keadaan angkasawan tersebut terapung-rapung? Okey, awak boleh bagi tahu macam ni tapi betul jawapan awak tu betul lah. Awak kata tak ada tapi kena jawab dengan ayat yang penuh. Okey, awak boleh jawab macam ni Keadaan ini berlaku apabila daya tarikan graviti digunakan sebagai daya memusat. Okey, memang kita di bumi kita mempunyai daya graviti yang kuat. Oleh itu, daya bersih yang bertindak ke atas objek dalam keadaan ini adalah sifar dan tiada kesan ketara daya graviti dapat dirasai. Saya tengok kat sini dia tak sebut kedudukan astronot itu adalah jauh daripada bumi, betul tak? So daya gravitinya adalah mungkin sangat kurang ataupun kalau kita tengok dia terapung-rapung tu memanglah graviti dia adalah sifar. So awak boleh terangkan bahawa semakin jauh objek ataupun angkasawan tersebut dari permukaan bumi, daya gravitinya menjadi lemah. Sehinggalah dia mencapai keadaan sifar graviti ataupun daya graviti yang sifar ataupun zero kosong. Boleh terang macam tu, Alright. So kalau awak jawab ringkas-ringkas takut nanti tak dapat markah penuh.
Mungkin dapat markah 1 markah. Kat sini ada 2 markah, betul tak? Kita nak dapat markah penuh. Okey? Yang kedua, terangkan bagaimana keadaan ini berlaku. Awak dah terangkan tadi kan? Oh, okey. Yang penerangan saya bagi tu adalah untuk C tadi ya. Sebab bila jauh daripada bumi, graviti, tarikan graviti semakin kurang. Okey, jawapan untuk B tadi adalah keadaan sifar graviti adalah keadaan dengan ketidakhadiran daya graviti. Maksudnya sifar graviti maksudnya tidak ada tarikan daya graviti tersebut. Sebab tu dikatakan sebagai sifar graviti. Bolehlah awak pusing-pusing ayat. Janji benda tu betul kan? Alright. Penerangan tu okey. Alright. Kita pergi pada nombor 3. Rajah 3 menunjukkan objek-objek yang mengelilingi bumi pada orbit geosegerak. GSO. Geosegerak. Okey. Alright, ni dalam bahasa Inggeris ni lain dia punya tu ya, takrifan dia. Okey, namakan objek-objek yang mengelilingi bumi seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 3. Apakah ni objek-objek yang sangat banyak ni mengelilingi bumi ni? Dipanggil apa? Dinamakan sebagai apa? Bahan buangan ke cikgu? Okey, betul. Bahan buangan. Ataupun juga disebut dalam bahasa Inggeris apa? Kalau bahasa Inggeris. Space jazz. Betul. Okey, betul. Okey, bahan buangan ataupun space junk. Betul Alright, bagus. Space junk. Junk tu macam junk food kan? Kan orang kita je junk food, G-U-N-K, junk. Ataupun yang ni dia panggil space junk ni maksudnya bahan buangan yang tidak lagi yang diperlukan. Maksudnya tak boleh pakai dah. Dia just bila dibuang tu kalau dekat, ialah sebab bila berada di kawasan atmosfera bumi dia akan terapung-apung. Kata kalau dia dekat sangat dengan bumi dia akan jatuh ke bumi lah. Betul? Dia akan jatuh ke bumi kalau dekat sangat, tapi bila dia berada jauh sikit dia akan terapung-apung di atmosfera. Kalau awak tengok kan mungkin banyak satelit-satelit yang sebelum ini yang digunakan juga dibuang macam tu je. Okay, dibuang di kawasan angkasa lepas dan benda-benda ni mungkin terapung ataupun mungkin kadang terlanggar. Okay, sebab tu ada kan dia kata ada antara mungkin bahan-bahan daripada spaceship tu bila dia masuk ke ruangan udara dia akan terbakar. Okay, dia terbakar dia akan jatuh ke bumi. So setengah orang ingat apa alien ke apa kan. Sebenarnya benda-benda macam ni lah. Okay. Alright, bagus Namakan objek yang mengelilingi. Okey, sudah. B, apakah kesan buruk daripada pertambahan objek yang dinyatakan di dalam 3A? Apakah kesan buruk? Kesan yang boleh mendatangkan perkara yang tak baik lah. Kalau dia terapung-rapung di udara, apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Boleh jadi apa? Mungkin ada spaceship naik ke atas tu tiba-tiba terlanggar dengan benda-benda ni kan. Kalau kecil tak apa, kalau yang besar-besar tu akan menyebabkan mungkin kemalangan di angkasa lepas. Boleh jadi. Meningkatkan risiko pelanggaran dan kerosakan satelit dengan bahan buangan di angkasa lepas yang semakin bertambah. So mungkin ada satelit yang masih lagi boleh digunakan kalau terlanggar dengan bahan-bahan buangan yang tidak lagi diperlukan. Mungkin dia asal dia boleh jadi daripada spaceship, daripada satelit yang tidak lagi digunakan ya. So bila terapung macam tu mungkin berlanggar pula dengan satelit yang masih digunakan. Okey, C, berikan Cikgu. 3. Ya saya. Lepas tu kita nak hapuskan dia tu nak gana.
Organ Kau dia hilang sendiri. dia tak boleh hilang sendiri. Dia tak boleh hilang sendiri. Dia memang terapung macam tu lah. Kecuali memang sebab kan awak tahu kat sini tak ada graviti kan. Dia akan terapung. So cara untuk mengelakkan dia ialah mungkin ambil balik, kaut balik benda yang terapung ni, letak dalam satu spaceship yang besar, lepas tu awak balik ke bumi. Boleh jadilah. Kalau rajin lah nak cuci, nak bersihkan balik ruang angkasa lepas dengan space junk tu kan. Okay, dengan bahan buangan tadi. Okay, cuma setakat ni kalau dia dah buang dekat kawasan luar daripada kawasan bumi, dia akan terapung. Kecuali ada orang pergi kutip lah. Betul? Apakah 3 contoh objek itu? Contohnya seperti seperti apa? Serpihan satelit yang dilanggar. Tengah duduk pusing tu. Duduk pusing melalui orbit tu mungkin berlanggar dengan benda-benda lain. Melanggar dengan bahan buangan tu sendiri menyebabkan serpihan. Okay, so benda tu akan terapung. Dan juga roket yang habis dibakar. Kan awak tahu roket bila dia dilancarkan ke langit, okey, bahan-bahan roket tersebut akan berpecah. Betul tak? Akan terbahagi satu demi satu. Last kali yang tinggal ialah hujung ke atas tu. Betul tak? Kalau ada manusia lah kat situ. Kalau tak ada mungkin betul kita kata benda-benda teknologi digunakan untuk nak mengkaji angkasa lepas ke apa, berada di bahagian hujung atas roket. Yang bahagian hujung bawah tu akan satu demi satu akan tertanggal. Okay, dia akan lancar tadi, satu demi satu akan tertanggal. Last kali yang naik ialah bahagian atas kali muncung dia tu. Faham So kalau katalah roket tersebut yang telah tertinggal lepas dia tujah ke atas, dia akan tertinggal. So apa yang berlaku ialah benda tu akan terapung juga. Badan-badan roket tadi. Lagi ialah roket yang habis dibakar dan juga satelit yang tidak lagi berfungsi. Betul? Satelit tu yang saya cakap tadi, ada satelit yang dah tak ada, dah tak boleh dah. Mungkin dah lama lah. Mungkin teknologi dah tak boleh pakai dah. So tinggal macam tu je dekat angkasa lepas. Okay, D. Akhir sekali ke D ni? Oh, dah akhir. Saya ada lagi soalan, nanti saya share screen balik untuk soalan yang lain. Okay, mengapakah satelit cuaca GOES sering bertukar orbit? Tahu tak? GOES. Satelit kaji cuaca sering bertukar orbit. Kenapa? Mengapakah satelit cuaca GOES sering bertukar orbit? Jawapan? Tak ada. Okey, jawapan untuk D ialah satelit cuaca GOES sering bertukar orbit untuk mengelakkan daripada berlakunya pelanggaran dengan bahan buangan ataupun space junk. Dia selalu tukar orbit sebab awak tahu kan satelit kaji cuaca tu dia sentiasa berada atas orbit. So dan saya tak silap mungkin dia hampir dengan orbit bumi Okay, so dia selalu bertukar untuk mengelakkan pelanggaran. Okay, alright, so saya akan saya akan share screen lain tunggu sekejap. Okay, tunggu sekejap, saya akan share screen yang kedua. Okey cikgu. Okay, tunggu sekejap ya. Alright. Okay, awak boleh buka catatan ataupun buku rujukan untuk untuk bab 6. Okay, awak nampak tak bab 6?
Okey, bab yang ke-6. Okey, Mulon. Yang ini Kurang clear cikgu. ini jawapan ni. Okey, sorry ya. Okey, okey. Okey. Sekejap. Lain tu. Okey, sekejap saya cari sekejap Alright, sebenarnya okey, ini tak boleh share lagi. Ada lagi tak yang lain selain daripada ni? Okey, tunggu sekejap. Okey. Notes. Soalan. Question notes. Jawapan. Mana soalan question? This is the question. Okey, pelajar-pelajar nampak soalan yang saya baru share ni, boleh ya? Boleh nampak? Okey, saya akan bincang untuk kertas gerak gempur 6. Okey.
Semua nampak? Boleh? Kaisara Sakrani. Okey, tadi ada masuk keluar balik okey. Tak apa, kemudian ada pelajar boleh masuk balik ke Zoom. Alright, so kita tengok pada soalan yang ke-6. Oh, okey. So kita sudah berada 8. Okey, kita akan berakhir pada pukul 9. Okey, saya rasa sempat untuk bab 6 Okey, saya akan mulakan dengan soalan ini ya. Okey, nombor 1. Okey, kena kecilkan sikit kalau tidak awak tak nampak kan. Okey, itu dia. Dia siap gambar ya. Okey, antara yang berikut, yang manakah merupakan sel kimia? Antara A, B, C dan D, yang manakah merupakan sel kimia? Jawapan? Yang manakah merupakan sel kimia? Jawapannya A, B, C ataupun D. Cuba teka. Yang mana satu sel kimia? C ke cikgu? Oh, okey. Yang mana satu sel kimia? Ini untuk gerak gempur. Oh, okey, silap sorry ya. Tadi gerak gempur 6 tadi, dah naik ke gerak gempur 5. Ini dia gerak gempur 6 soalan tadi. So tadi jawapan dia apa? Awak bagi apa jawapan dia? Saya teka C. Betul. Betul ya? Very good. Cikgu boleh explain tak apa ya C? Okey, C tu sebab dia mengalirkan elektrod positif dan dia ada elektrod negatif dan dia ada elektrolit. Elektrolit ni mungkin sebatian yang ada cas positif dan negatif. Okey. Awak boleh tengok pengaliran elektron melalui bateri ni, dia ada cas positif dan negatif juga. Okey. Okey, ini adalah sel yang dikatakan sebagai sel kimia. Okey, ada tindak balas cas positif dan negatif dalam ini dan ada aliran cas negatif dan positif mengalir ke dalam elektrod dan dia akan melepaskan sama ada cas negatif ataupun positif di sini. Okey, saya rasa ini awak kena refresh balik tentang tindak balas kimia yang mempunyai elektrolit tersebut. Okey, kalau awak tengok di sini, sumber arus elektrik. Ini sumber arus elektrik, ini adalah apa dia ni? Ini adalah ammeter. Dia tak ada, bukan bateri kat sini. Saya silap tadi bukan bateri tapi dia adalah ammeter. Ammeter tu gunanya untuk apa? Ammeter gunanya untuk mengukur aliran. Mengukur arus aliran elektrik. Betul, mengukur arus aliran elektrik. Apa bacaan dia? Bacaan dia dalam apa? Ingat tak? Oh, nak SPM ni. Betul? Tak ingat? Cek balik, ada buku rujukan tak? BBBI tu kau cikgu. Kalau saya tak silap dalam ampere, betul tak? Ampere. Ampere Okey, jadi awak tengok di sini dia kata sel kimia ni sebab tidak ada bateri di sini dia apa tu? Rod ni dipanggil elektrod. Dipanggil elektrod positif dan elektrod negatif ni bila dia bertindak balas dengan elektrolit,
dia akan menghasilkan elektrik dan elektrik itu akan mengalir ke bacaan ampere ini. Sorry ya, tadi saya sebut bateri bukan ya. Bateri di sini. Ini bateri A. Alright. Lamanya untuk soalan nombor 1. Okey, kita pergi untuk soalan nombor 2 boleh? Okey, Boleh untuk cikgu. okey bagus. Alright. Rajah di bawah menunjukkan suatu sel kimia yang ringkas. Antara bahagian A, B, C ataupun D yang manakah katot? Itu nama dia. Yang manakah katot? A, B, C ataupun D. Yang manakah katot? C. Okay. Alright. Betul. Okay, jawapan nombor 2 adalah C. Betul katot. Okay, kita pergi. Kita cepat Cikgu, sikit hak A tu pun A tu bateri ke? A tu adalah Cikgu bacaan yang soal ni. saya ingat macam ni tadi. Yang ini. Okay, dia Ah. nak ukur apa tu, dia nak tengok sama ada berlaku gerakan kat sini meter tu kan. Ni meter ni. Okay, nampak macam meter Okay. Alright, so kita pergi pada soalan yang ketiga. Apakah perubahan tenaga yang berlaku dalam sel elektrolisis? Apakah perubahan tenaga yang berlaku dalam sel elektrolisis? Apakah perubahan yang berlaku dalam sel elektrolisis? Apa jawapan dia? Okey. Senyap semua. Cuba teka. A ke cikgu? Okey, betul. Okey, jawapan untuk nombor 3 adalah A, iaitu tenaga elektrik. Okey. Perubahan tenaga daripada tenaga elektrik menjadi tenaga kimia. Okey. 3A. Okey, kita pergi nombor 4. Apakah anion dalam larutan natrium klorida? Apakah anion dalam larutan natrium klorida? Cek balik buku rujukan ataupun bahan-bahan yang awak belajar di sekolah. Apa jawapan dia? Cikgu. Okey, kalau awak tengok sini natrium klorida, betul? Okey, so jawapannya ialah A. Ion klorida. Saya tu kat Ion klorida. sama. Ion klorida tu awak tulis kat sini. Okey, Cl. Okey. Apa tu kat sini atas, negatif kat atas tu. Cl. Okey, bacaan dia macam ni untuk A Bukan yang ini. Yang ini, yang C ni nampak macam ion klorida juga. Tapi bacaan dia ialah Cl2 minus. Betul tak? Yang ni jawapan dia A Nombor 4 jawapannya A, iaitu ion klorida. Apa tu dia panggil apa ni? Elektron Okey, minus kat atas tu. Okey. Seterusnya kita tengok soalan. Itu je ke? 3 nombor 4. Okey, saya rasa sebelah sini sorry
Okey, kita tengok sini. Okey, nombor 5. Rajah di bawah menunjukkan sel elektrokimia. Apakah elektrolit yang digunakan dalam rajah ini? Apakah elektrolit yang digunakan untuk rajah ini? Apakah elektrolit yang digunakan untuk rajah ini? Oi, kat mana ni? Sorry. Apakah elektrolit yang digunakan untuk rajah ini? Jawapan? Jawapannya ialah teka je. Ha? Kat sini awak tengok ada rod magnesium, kat sini ada rod cuprum. Betul? Okay, Cikgu. so ya. Dia nak tahu elektrolit ni apa, cecair ni apa. Ni ada sebatian dalam ni tau. Sebatian apa ni? Larutan apa? Bercas positif negatif tu ke cikgu? Ni elektrolit ni ni sebatian yang berbentuk cecair ni. Elektrolit ni. Elektrolit ni adalah sebatian apa? Ini yang dia celup dalam ni. Dia ada sebatian ni. Larutan apa ni? Cikgu tahu dah. Larutan magnesium sulfat tu kau. Kau larutan apa? Betul. Nombor 5 jawapannya ialah C. Okay? Betul. Jawapan awak betul. Bagus. Larutan magnesium sulfat. Okay, C jawapan dia. Alright, so kita pergi pada nombor 6 ya. Kita ada lebih kurang, saya tak silap ada 5 minit lagi ya. 6 minit. Okay, boleh kita guna sikit masa kita tu. Nombor 6, antara yang berikut yang manakah dapat digunakan sebagai elektrolit dalam elektrolisis? Ini elektrolit ni yang larutan ni lah. Larutan ni adalah sebatian, kita tak tahu sebatian apa. Macam ni jawapan dia C, larutan magnesium sulfat. Okey, nombor 6 dia tanya ya. Antara berikut yang manakah dapat digunakan sebagai elektrolit dalam elektrolisis? A. Etanol, B. Ester, C. Isoling, D. Larutan natrium klorida. Mana yang satu jawapan? Etanol ni apa? Etanol. Dia adalah, kalau tak silap, sebatian alkohol. Ester, lebih kurang. Isoling, boleh tak guna sebagai elektrolit? Isoling, saya rasa awal-awal lagi awak kena pangkas C. Awak pangkas C. Isoling dia tak ada apa-apa bahan kat dalam tu. So jawapan yang paling sesuai D kau. Apa dia? D ke A cikgu? No. Itu Dia dah D kau. Ester ni lebih kurang alkohol juga. Isoling pangkah tak boleh sebagai elektrolit. Dia kosong, dia tak ada apa-apa, air saja. Okey. So jawapan? D. Betul. Larutan natrium klorida. Okay, yang boleh digunakan sebagai elektrolit. Sebab dia akan membebaskan gas klorat ni sini. Natrium klorida ni adalah sebatian antara bahan natrium dan klorida. Klorida, okey. Dan menghasilkan gas ni, tak silap kat sini ya.
Okey, nombor 7. Antara yang berikut, yang manakah merupakan ion yang paling senang untuk dinyahcaskan mengikut elektrokimia? K positif, Ag, Al, 3+ dan hidrogen. Hidrogen plus. Okey, yang manakah dia kata merupakan ion yang paling senang untuk dinyahkan mengikut siri elektrokimia? Paling senang untuk dinyahcaskan. Paling senang untuk dinyahcaskan. K ni kalau tak silap kalsium kan? Ag stand for Al aluminium, H hydrogen, Ag Ag. mewakili apa? Ag ion argentum. 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 Saya pun tak pasti. Okey. Alright, so jawapan dia apa? Jawapan Itu kalsium. mana yang paling senang untuk dinyahcaskan? Ibang? H plus kita cikgu. Hydrogen. Ataupun K plus kalsium. Okey, jawapannya ialah B. Argentum. Jawapan untuk 7 ialah B. Okey, iaitu argentum. Saya cuba cek balik Ag stand for apa ya. Okey, tak ingat saya. Okey, Rajah 8 kita pergi ya. Kita habiskan sampai nombor, nampak macam nombor 9 kat sini ya. Rajah di bawah menunjukkan proses penyaduran. Okey, penyaduran ya. Kalau awak tengok sini ada cuprum, rod ini, metal ni, cuprum, celup dalam elektrolit larutan P dan ini adalah sudu. Sudu dibuat daripada besi, iron. Okey. Dan sini ada bateri. Okey, bateri dia menghasilkan elektrik. Okey. Kalau soalan yang mula-mula tadi, okey, saya balik semula pada soalan yang saya tak silap soalan yang pertama tadi kan. Kita cek balik tengok ya. Ini kan. Ini adalah rod dan juga elektrolit ini bertindak balas untuk menghasilkan tenaga elektrik dan dikesan oleh meter ini ya. Okey. Apa dia panggil ni? Oleh meter ni. Apa dia panggil di sini? Meter yang mengukur elektrik ini. Okey. Alright. Jadi sebatian yang bertindak balas ini menghasilkan tenaga elektrik. Cuma bezanya dengan yang sini ialah tenaga elektrik telah tersedia dalam bateri ini. Okey. So tenaga elektrik ini akan mengalirkan charge positif dan negatif. Okey. Pada kedua-dua bahan yang dicelup dalam larutan elektrolit itu. Okay, so sebelah ni cuprum, sebelah ni adalah besi. So soalannya, apakah katot? Apakah katot dan juga apakah dia larutan P? Ini pilihan dia. Ui, besarnya soalan dia kan. Okay, saya kecilkan supaya awak nampak semua. Boleh nampak semua? Itu. So jawapannya di mana? Yang mana satu jawapan dia? Cikgu B ke? Katot apa dan larutan P tu ialah apa? B ke cikgu sebab katot bercas positif. Okey, awak kata katot bercas positif. Okey. Alright, so. Okey, cuba awak tengok.
Ya betul, ni ammeter. Yang kan saya tanya tadi apa, meter tadi apa nama kan? Ammeter. Okay. Tenaga elektrik diukur dalam ampere. Okay, kalau awak tengok ni, bateri ni, dia mengalirkan bahagian mana yang mengalirkan cas positif dan bahagian mana yang masuk mengalir cas negatif. Yang mana satu? Katon adalah jawapannya saya Katot bagi adalah kuprum. kuprum. Sama ada kuprum ataupun sudu besi. Ah. Sama ada kuprum ataupun sudu besi. Sudu besi tu bukan logam. Tapi kan kalau awak tengok sini ya, contoh ya, kalau awak kata kuprum, larutan magnesium, boleh ke larutan magnesium duduk kat sini? Dia mesti antara satu ni, sama ada larutan kuprum ataupun larutan ini. Larutan magnesium sulfat, larutan kuprum sulfat, larutan magnesium sulfat dan larutan kuprum sulfat. Sama ada magnesium sulfat ataupun kuprum sulfat. So, jawapannya ialah D. Jawapannya ialah D. Katot adalah sudu besi. Dan larutan tersebut adalah larutan kuprum. Saya betul juga sebab apa? Kalau awak letak magnesium, cuma dia nak masuk kat sini. Betul tak? Sebab ni ada dua je, kuprum dengan besi. So larutan tu mesti salah satu. Betul? Mesti salah satu unsur di sini. Okay, so jawapannya ialah nombor 8 adalah D. Okay, katot adalah sudu besi dan larutan P ialah kuprum 2 sulfat. Okay. Right, soalan akhir untuk malam ini. Berapa orang malam ni? Oh, dah ramai dah. Okay, bagus. Saya harap minggu depan lagi ramai lah sebab nanti saya akan bincang banyak soalan-soalan. Okay, banyak soalan-soalan lah. Mungkin awak perlukan banyak berbincang soalan ya. Tapi awak kena baca jugalah nota-nota tu kan, teori tu kan. Kena baca Okay. Antara yang berikut yang manakah merupakan aplikasi sel kimia? Antara yang berikut yang manakah merupakan aplikasi sel kimia? A, B, C dan D. Okey, jawapan? C ke cikgu? Awak kata C Ah. Betul ke? Antara yang berikut yang manakah merupakan aplikasi sel kimia? Okey, jawapannya ialah B. Menjana tenaga elektrik daripada air laut. Ya, sel kimia tau, sel kimia. Menjana elektrik. Kan sel kimia kan kita nak, macam tadi yang saya dah tunjuk tadi, soalan nombor 1, betul tak? Itu bentuk sel kimia. Okey, sel kimia gunanya untuk menjana elektrik. Betul lah tu B jawapan dia. Menjana tenaga elektrik daripada air laut. Ingat sel kimia, saya tunjuk balik pada awak nombor 1 tadi. Okay, ingat tak nombor 1 ni? Jawapannya ialah C, betul tak? Sebab bila dia celup macam ni, dia menghasilkan tenaga elektrik. Ini sel kimia kan? Betul tak? Nampak tu perkataan dia? Sel kimia. Jadi kat sini, okay, dia menggunakan air laut untuk menjana elektrik. Betul. Perkataan menjana elektrik ni.
perkataan menjana tenaga elektrik daripada air laut. Okey, nombor 9 adalah B. Okey, so saya nak tanya awak, pelajar-pelajar semua ada masuk nama dalam grup WhatsApp Ada masuk dalam WhatsApp group ke? Grup berapa cikgu? Grup WhatsApp group untuk tingkatan form 5. Tak ada Awak dalam grup mana ni? Dalam Telegram ke dalam WhatsApp? Telegram. Oh, kalau macam tu ramai dalam Telegram lah. Okay, so kalau gitu saya akan upload soalan ni dalam Telegram boleh? Boleh ya? So awak mungkin saya upload masuk dalam Telegram. Saya suruh admin buat. Nanti awak cuba dulu jawab soalan tu. Boleh? Okay. Okay, alright. So saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang menghadiri kelas online sains, subjek sains pada malam ini. So kita jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah ya. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menghadiri. Terima kasih cikgu. Doa saya cikgu. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam dan salam sejahtera. Okay, para pelajar ada yang masih bersama dengan cikgu ke? So sekarang kita akan masuk untuk bagi subjek matematik lah. Cikgu akan sharekan skrin. Semua dengar suara saya. Okay, semua nampak